Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Besok ataupun lusa, insya-Allah kita akan menyambut Aidilfitri. Jadi, oleh kerana kita nak menyambut hari yang sangat-sangat istimewa, sangat-sangat mulia untuk orang Islam ini. Jadi, video saya pada kali ini, saya tak nak marah-marah. Saya tak nak hentam sana, hentam sini sebagainya. Sebaliknya, melalui video saya ini, saya ingin menyatakan sokongan saya terhadap kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Menteri KPKT iaitu Saudara Nga Kormeng. Bakal Tan Sri kot Nga Kormeng. Apakah dia? Takkanlah Papa Berry tiba-tiba pula jadi walanon waliwat-waliwati pula kan? Tonton video ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita intro dulu. La 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan. Kita semua tahu tentang kontroversi-kontroversi yang telah melanda negara ini berhubung dengan penghinaan terhadap kalimah Allah, penghinaan terhadap Islam, percubaan untuk orang-orang bukan Islam masuk campur dalam urusan orang Islam dan macam-macam lagi. Dan macam biasalah tuan-tuan sekalian, semua ini telah mencetuskan reaksi yang sangat-sangat dahsyat daripada orang-orang Islam, termasuklah daripada pimpinan-pimpinan politik seperti Dr. Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO Malaysia dan ramai lagi secara asasnya. Dan benda ini memanglah menyebabkan perasaan yang kurang senang sesetengah pihak. Ialah sebab bila mereka ini bereaksi dan sebagainya, nampak macam keadaan begitu tegang dan sebagainya kan. Tapi tak apalah, yang itu belakang cerita. Saya tak nak cerita habis berkenaan hal itu sebab benda itu dah diulang banyak kali dah. Muak mendengarnya, betul tak? Sekonyong-konyong tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada 6 hari bulan April tahun 2024, Menteri KPKT, Ahli Parlimen Taiping iaitu Saudara Nga Kormeng telah mengeluarkan satu kenyataan yang telah dipetik oleh media sebagai bertajuk tukang bakar ataupun parasit politik perlu bermuhasabah. Di mana beliau mengatakan bahawa sempena Aidilfitri dan juga Ramadan yang bakal berlalu pergi ini, tukang-tukang bakar, parasit-parasit politik yang dok kerjanya menghasut dan sebagainya ini kena muhasabah. Jangan terus-menerus melakukan perkara-perkara yang boleh menghasut serta instigate sebarang bentuk kekacauan dan sebagainya. Pertamanya tuan-tuan sekalian, saya sangat-sangat setuju dengan kenyataan Nga Kormeng ini. Tukang-tukang bakar, tukang-tukang hasut, para parasit politik ini kena bermuhasabah, kena tengok betul-betul sebelum mereka melakukan apa-apa. Sebab apa tahu? Sebab kita fikir macam ni setiap benda yang berlaku dekat orang kata apa Dr. Akmal ke umat Islam ke apa-apa ke, ini adalah reaksi ataupun tindak balas. Dan tindak balas ini biasanya dicetuskan oleh satu aksi, satu action, satu tindakan yang berlaku. Jarang tindak balas itu berlaku tanpa tindakan awal. Betul tak? Sebagai contohnya kan, kalaulah ada orang lempang kita, kita biasanya akan balas lempang orang tu balik, betul tak? Jarang kita lempang orang tak tahu pasal. Macam itu juga kes macam kalimah Allah ke, tentang orang kata apa, agama Islam ini dicecer ke apa-apa kan, dihina ke, dipeli ke apa-apa ke. Semua ini adalah satu bentuk action yang biasanya akan mencetuskan reaction. Sebagai contoh, orang-orang seperti Dr. Akmal ataupun ramai lagi, mereka tidak akan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang keras ataupun bereaksi sekiranya kalau pihak KK Mat tidak mengeluarkan stokin kalimah Allah itu untuk dijual. Sekiranya kalau kilang Jin Jian Chang itu tidak curang dalam print out stokin kalimah Allah itu untuk dijual dan sebagainya. Cuba kalau tidak ada stokin kalimah Allah itu dekat pasaran. Cuba kalau tapak kasut yang ada kalimah Allah keluaran verse itu tidak ada dekat pasaran. Cuba kalau kilang-kilang ini, cuba kalau pengeluar-pengeluar ini sensitif terhadap agama Islam, sudah pastilah tidak akan ada reaction. Jadi mereka inilah kilang yang print stokin kalimah Allah lah, kilang yang buat kasut, tapak kasut ada kalimah Allah semua ni, mereka inilah tukang bakar. Mereka inilah pencetus. Mereka inilah yang telah menyebabkan reaction. Jadi biasanya kita marah orang yang bereaksi. Kita jarang meletakkan kesalahan kepada mereka yang mencetuskan reaksi tersebut, betul tak? Lagi satu contoh, parasit politik. Macam kita ingat lagi lah tuan-tuan sekalian, Ngeh Koham mengeluarkan kenyataan agar ditetapkan seorang bukan Islam untuk orang kata apa menjadi anggota jawatankuasa untuk meneliti pelaksanaan undang-undang syariah negeri-negeri. Benda itu dah melanggar bidang kuasa beliau. Benda itu telah melanggar satu perkara iaitu orang-orang bukan Islam tidak sepatutnya terlibat dan tidak perlu dikaitkan langsung dengan pelaksanaan undang-undang syarak. Yang itu yang kita marah. Yang itu yang kita bereaksi. Sampai Sultan Selangor pun bereaksi. Nampak tak dekat situ? Cuba kalau Ngekoham tak sebut benda itu. Benda-benda reaction ke yang kita marah Ngekoham ke apa-apa ke, tidak akan berlaku.
Sama juga baru-baru ini, Majlis Perundingan Agama Sikh, Kristian, Buddha, Taoism, Christianity tu kan. Minta maaf, saya tak tahu penuh dia. Panjang sangat nama dia. Dok kata pindaan Akta 355, Akta untuk Undang-Undang Syariah tidak berperlembagaan. Lagi sekali, orang bukan Islam pula yang jadi tukang bakar. Orang bukan Islam pula yang jadi tukang hasut, jadi parasit politik, dok masuk campur urusan agama Islam dekat negara kita ini. Of course lah kita bereaksi. Of course lah kita akan marah. Jadi saya sokong sangat-sangat kata-kata dengan komen, tukang-tukang bakar seperti Ngekoham, seperti Majlis Perundingan itu, seperti kilang-kilang yang tidak putus-putus cuba untuk menggugat sensitiviti kaum ini kan. Mereka ini yang sepatutnya bermuhasabah, mereka ini yang sepatutnya fikir panjang sebelum buat satu perkara. Sebab apa saja mereka lakukan, pastinya akan mencetuskan reaksi. Dan reaksi itulah yang menjadi orang kata apa, cerminan kepada apa sahaja tindakan hasutan bakaran mereka ini sebenarnya. Setuju ataupun tidak tuan-tuan sekalian? Kalau setuju, tulis dekat ruangan chat. Setuju, tukang bakar ini haruslah bermuhasabah. Lagi satu dengan komen kata, benda-benda kecil yang tidak membina seperti stokin, seperti bakuteh, mestilah ditinggalkan. Tak payah kecoh-kecoh pun. Saya setuju. Saya sangat-sangat setuju sebenarnya. Bermaksud, kalaulah benda itu tidak membina, tak payah buat. Sebagai contoh stokin kalimah Allah, tak membina pun. Tidak ada nilai tambah pun perkataan Allah itu diletakkan dekat pakaian ke apa-apa ke. Sebab orang Islam sendiri pun tak pakai baju yang tertera kalimah Allah itu secara penuh zatnya masalahnya. Kalau sikit-sikit contoh bismillah ke apa-apa ke tu mungkinlah. Itu pun jarang sangat-sangat. Tetapi pakaian tertera kalimah Allah pun orang Islam tak pakai. Jadi benda tu kecil. Tidak mendatangkan nilai tambah. Jadi tak payah buat pun masalahnya, betul tak? Tak perlu untuk diri kecipta pun stoking kalimah Allah, tapak kasut ada kalimah Allah sebagainya. Sebab orang Islam pun memang kami sangat-sangat mencintai agama kami. Kami sangat-sangat menyanjung tinggi dan menghormati serta menyembah Allah yang Esa. Tetapi tidak sampai kami nak pakai nama Allah itu dekat pakaian kami, betul tak? Sama juga macam bakuteh. Benda tu tak ada nilai tambah pun. Adakah dengan menjadikan bakuteh sebagai makanan warisan negara yang bukan menyeluruh pun sebenarnya kan? Bukan menyeluruh pun makanan bakuteh ini sebagai makanan warisan negara. Tak semua orang pun makan babi masalahnya. Tak payah cerita orang Islam yang dasar-dasar tak makan babi. Orang Cina pun ramai yang tak makan babi. Jadi tak guna pun anda nak letakkan bakuteh itu sebagai makanan warisan negara. Sebab tak ada nilai tambah. Dia tidak ada sebarang value. Jadi mengapakah sibuk-sibuk pula kerajaan katakan hendak menjadikan bakuteh itu sebagai makanan warisan negara? Banyak lagi benda yang kerajaan boleh buat semata-mata untuk memastikan yang negara kita ini ada value dekat dunia luar masalahnya. Jadi benda kecil macam stokin tu ke macam bakuteh ke tak payah buat pun. Tak payah diwujudkan pun. Tak payah print out stokin kalimah Allah. Tak payah print out tapak kasut yang ada kalimah Allah. Tak payah pun rancang ataupun cadang bakuteh dijadikan sebagai makanan warisan negara. Tinggalkan benda kecil-kecil macam ni. Tinggalkan benda-benda tak membina macam ni. Kerajaan sepatutnya mengutamakan agenda untuk memantapkan ekonomi rakyat, memantapkan ekonomi negara. Daripada dok fikir, oh kita nak jadikan bakuteh sebagai makanan warisan. Oh kita jadikan kampung Cina sebagai tapak warisan UNESCO. Yang itu semua perkara yang tak perlu buat pun. Tak buat pun tak ada masalah. Tak ada tambah nilai pun masalahnya. Kalau tak buat pun, ianya tidak akan menyebabkan negara rugi. Sebaliknya, mungkin negara inilah yang akan mengalami kerugian sebab hendak mendaftarkan benda-benda ini ke tapak warisan UNESCO ke apa-apa ke, memerlukan belanja yang sangat-sangat banyak. Betul tak? Yang terakhirnya, tuan-tuan dan sekalian, Datuk Seri Anwar Ibrahim bak kata dengan komen telah mengatakan bahawa kerajaan tidak akan teragak-agak untuk melakukan tindakan undang-undang terhadap mereka yang cuba untuk menunggang isu kalimah Allah inilah, isu-isu Islam ini sebagainya kan. Saya setuju. Saya setuju sangat-sangat. Jadi saya minta sangat kerajaan tolong ambil tindakan yang keras terhadap mereka yang cuba untuk menunggang isu ini seperti untuk membangkitkan kemarahan umat Islam. Seperti mereka yang cuba untuk menghasut umat Islam agar berantakan dan sebagainya dengan tindakan-tindakan mereka yang mencetuskan reaksi. Macam mana saya sebutkan pada awal video tadi. Dan macam-macam lagi. Jadi tolong kita minta sangat kerajaan ambil tindakan terhadap sebagai contohnya kilang yang Jin Jancang itu ataupun KK Mat ataupun kau dengar komen sendiri ataupun Ngekoham atau membaca perundingan itu sebab mereka inilah sebenarnya yang tengah menunggang keadaan untuk mencetuskan kemarahan umat-umat Islam. Itu yang sepatutnya. Ngakomen juga ada sebut tentang kita kena ikut perlembagaan, kita kena ikut rukun negara. Betul. Rukun negara perkara pertamanya ialah kepercayaan kepada Tuhan. Keduanya kesetiaan kepada raja dan negara. Raja negara kita ini merupakan ketua agama Islam. Yang ketiganya keluhuran perlembagaan. Dalam perlembagaan kita, Islam adalah agama persekutuan. Bermaksud kita kena respect Islam itu lebih dahulu. Jadi tolong respect perkara itu. Dan sekali ini memang saya cukup-cukup setuju dengan apa yang telah disebutkan oleh Nga Kormai itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian.
Adakah anda bersama-sama saya setuju dengan kenyataan Ngah Komeng ini? Kalau anda setuju, tolong sebarkan video ini biar sampai ke Ngah Komeng supaya dia pun tahu betapa ada walaon, ada orang yang pro Perikatan Nasional, ada pempengaruh yang selalu hentam kerajaan, kali ini sokong dia kau-kau punya. Tetapi anda kata kalau masih lagi ada pihak yang tak gerti bahasa, yang tak faham-faham kata, maka kita tak boleh kata apalah. Mungkin kita sekadar boleh tanyakan soalan ini kepada mereka. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?